Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah yang pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam pengajian kita hikam, dan inilah hikmahnya kita ini maknanya duduk di rumah. Kerana dengan ini kita berpeluang untuk sama-sama kita membaca kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian dalam waktu yang sama juga hendaklah kita ini sentiasa menggunakan masa kita pada jalan yang Allah redha. Dan insya-Allah kita telah sampai pada muka surat 52. Masih lagi muka surat 52 dalam kitab hikam, dan insya-Allah yang tak lupa juga kita muliakan para muslimin muslimat di mana sahaja berada, insya-Allah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata Syekh Ibnu Athaillah di dalam matan hikamnya menyatakan bahawa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Man wajada samaratu amalihi ajilan fadzalika dalilun ala wujudil qabuli. Wujudil qabuli. Maka dikatakan bahawa maksud daripada matan hikam ini, barang siapa diperolehi akan buah amalnya pada sekarang. Sekarang ni maksudnya di atas muka dunia. Maka yang demikian itu menunjukkan atas diperolehi qabul. Qabul maknanya terima. Terima dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka matan hikam kali ini memberitahu bahawa sesiapa yang dapat buah pada amal, hasil daripada dia beramal, dapat hasil amal tadi, ini tandanya bahawa amal ibadatnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan tanda amal ibadat diterima itu sudah dapat dirasai semasa hidup di atas muka dunia lagi. Maka ada tanda-tanda bahawa amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa apabila kita beramal tadi, ada amal ibadat yang diterima, ada ibadat yang tidak diterima. Setengah ulama mengatakan bahawa tanda terima ataupun hasil daripada amal tadi hiya lazizul ta'ati wa halawatil munajati wa unsil qalbi bil muraqabati. Maksud dia dikata hasil amal tadi diterima antaranya lazizut ta'ah, merasa lazat dalam taat. Maknanya rasa sedap dalam beribadat. Bila semayang mesti nak semayang lagi. Kayak gini nak semayang subuh pula, rasa nikmat dalam sembahyang. Dan kalau baca Al-Quran itu rasa sedap pula. Tak boleh tinggal Al-Quran. Kalau tinggal Al-Quran rasa tak sedap saja. Ada sesuatu yang tidak kena. Ini tanda-tanda bahawa ada lazat dalam taat. Dan apabila dia melakukan ketaatan tadi, dalam waktu yang sama halawatul munajat, rasa manis dalam munajat kepada Allah Ta'ala. Rasa manis, rasa asyik dalam munajat kepada Allah. Ketika mana dia berdoa, rasa nikmat dalam doa. Ketika mana dia munajat, rasa nikmat dalam munajat. Wa unsil qalbi bi muraqabah, dan hatinya jinak dengan merasakan bahawa dia ini diperhati oleh Allah Ta'ala. Maka ini antara hasil daripada amal.
Kemudian dikatakan bahawa rasanya itu rasanya dalam selalu merasa gembira dan hati merasa tenang. Ini antara tanda-tanda amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya mengatakan dalil wujudi hadhi samarah. Dalil bahawa wujudnya adanya hasil daripada ibadat an-nasyatu fin nuhudi ilaiha. Maknanya rasa cergas dalam membangkitkan amal. Rasa bila buat amal ibadat rasa cergas, tidak merasa malas-malas dalam melakukan ibadat. Maka orang yang ditanda orang tadi diterima tadi, rasa lazat, rasa sedap dalam ibadat, rasa manis sahaja dalam munajat kepada Allah, dalam waktu yang sama hati dia ni tenang. Tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata wa unsul qalbi bi muraqabah. Maknanya hati dia tadi berjinak-jinak dengan muraqabah, merasa diperhati oleh Allah. Dan dalilnya juga, dalil ibadatnya diterima adalah an-nasyatu fin nuhudi ilaiha, yakni rasa cergas dalam melakukan amal ibadat. Wal iqtibatu biha, dan rasa cemburu, rasa maknanya ribtah, rasa ingin sangat dalam melakukan ibadat. Kalau rasa orang lain buat, kita rasa nak buat juga macam orang lain, bahkan lebih pada itu. Ini tanda dia beribadat. Tanda amal ibadatnya diterima. Wal mudawamatu alaiha, dan tanda ibadat diterima juga adalah mudawamatu alaiha, yakni dalam keadaan ibadat tadi dalam keadaan berterusan besar sentiasa. Lain sangkut-sangkut boleh terus ni, insya-Allah kita teruskan. Kalau ada segala kekurangan, minta maaf banyak-banyak. Maka ini di antara tanda-tanda ibadat ia diterima oleh Allah. Setengah mengatakan bahawa tanda amal ibadat itu diterima oleh Allah adalah dia ini gemar pada ibadat dan tidak suka kepada maksiat. Gemar pada ibadat, tidak suka kepada maksiat, dan diberi ketenangan di dalam hati. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah meredai kamu, kamu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu meredai Allah, Allah meredai kamu. Maka ini di antara tanda-tanda amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat amal itu iaitu diperolehi manis. Maknanya bila dia buat amal ibadat, rasa manis dalam ibadat dan lazat dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Rasa lazat, lazat macam mana? Rasa macam tak puas, maknanya tidak puas. Salah seorang daripada guru kita, guru ustaz namanya almarhum Tuan Guru Haji Abdullah. Beliau ini dikatakan kalau sembahyang pada waktu malam, beliau akan sembahyang tidak berhenti-henti kecuali waktu subuh sahaja. Dia boleh sembahyang sampai ke pagi. Ini salah seorang guru yang ustaz sempat belajar dengan beliau. Jadi satu ketika Tuan Guru Haji Abdullah bertemu dengan Syekh Mahmud Maghlani daripada Madinah. Lalu Syekh Mahmud pun tengok wajah Tuan Guru Haji Abdullah. Lalu Syekh Mahmud kata, anta munawwir, kamu ini bercahaya, katanya. Jadi dalam perjalanan pulang, Tuan Guru Haji Abdullah beritahu, dia tunjuk pada ustaz, dia kata ini anak murid saya, katanya. Lepas tu dalam perjalanan balik naik kereta sekali dengan Syekh Mahmud. Lalu Syekh Mahmud kata itu guru kamu. Ya, kata Syekh Mahmud, beruntung kamu belajar dengannya.
Kenapa? Kerana aku melihat pada guru kamu itu dia seorang yang soleh. Hanya aku tak berani kata dia wali Allah, maknanya. Tapi aku kata dia seorang yang soleh dan beruntunglah kamu belajar dengannya, katanya. Jadi antara amalannya dia boleh semayang sampai ke pagi. Boleh orang semayang sampai pagi, ya. Bagaimana orang boleh berjoget sampai pagi? Maknanya, maka ada orang yang boleh semayang sampai ke pagi. Maka tanda dia beribadat ini, tanda amal ibadat diterima, setengahnya dia merasa lazat dengan ibadat, dan didapat yang demikian itu di dalam membanyakkan akan dia. Oleh kerana dia rasa lazat, maka dia memperbanyakkan akan dia amal dengan menetapkan atasnya. Maknanya dia tetap duduk di dalam amal. Maknanya duduk amal tadi. Syekh Mahmud tu wallahualam lah, rasa tidak, rasa bukan mufti. Baik. Lalu dikatakan bahawa jadi dia tetaplah amal dan dia akan membanyakkan. Sebab itu orang yang sudah dapat nikmat ibadat, nikmat tanda amal ibadat diterima, jadi kalau dia baca Quran pun banyak. Sebab apa? Dia sudah rasa nikmat dalam ibadat. Jadi kalau kita ni nak baca Quran, nak banyak pun payah, semayang banyak pun payah, maka kita kena muhasabah diri kita kembali. Moga-moga Allah tunjukkan kita jalan mengenai kelemahan-kelemahan kita. Maka tanda amal ibadat tadi diterima tadi adalah dia ini dalam keadaan rasa manis beribadat, dalam keadaan dia ini memperbanyakkan ibadat dan dia duduk tetap dalam ibadat. Duduk tetap dalam ibadat. Maknanya tetap dalam ibadat, istiqamah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata setengah orang yang arif, tiada sesuatu daripada kebajikan melainkan dengan yang lainnya. Musyaqqah yang berkehendak kepada sabar. Tiada orang yang melakukan amal ibadat kebajikan kecuali akan ada musyaqqah. Akan ada musyaqqah, maknanya akan ada kesusahan. Bukan senang nak buat amal ibadat, bukan terus amal ibadat tu terus rasa manis. Ketika mana kita bertanya kepada Tuan Guru Haji Abdullah, tanya pada dia mengenai bagaimana Tuan Guru boleh sembahyang banyak-banyak. Dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz boleh sembahyang banyak sedangkan kita nak sembahyang banyak tak mampu. Maknanya, lalu dikatakan bahawa seseorang ini apabila dia sampai satu peringkat, bila dia beribadat sampai satu peringkat, bila sampai satu peringkat Allah Ta'ala campakkan rasa manis kepada dia, maka ketika itulah dia akan rasa kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat manis dalam beribadat ini bukan sehari terus dapat manis, bukan 3-4 hari, kadang-kadang makan masa bertahun. Maka di antara ulama ada sebahagian daripada orang ahli makrifat mengatakan bahawa kata orang makrifat kata apa? Dia kata tiada satu kebaikan tiada satu kebaikan kecuali akan mengalami musyaqqah. Musyaqqah, dia akan dapat kesusahan dengan memerlukan kesabaran. Maka bila dia tanggung kesusahan, terima kesusahan, maka Allah akan beri kepada dia. Ada orang sampai beratus-ratus rakaat, ataupun sampai beribu-ribu, 2-3 tahun dah sembahyang duha. Tiba-tiba sampai satu masa dia jadi lazat sembahyang sunat duha. Itu sebagai contoh maknanya. Lalu dikatakan bahawa setengah daripada orang arif, tiada satu daripada kebajikan melainkan dengan yang lainnya. Setengah yang berkehendak ia kepada sabar di dalamnya. Memerlukan sabar, maka barang siapa sabar atas sakitnya, sakit nak melakukan amal ibadah ni, sabar daripada sifat jemu, sabar daripada sifat jemu ataupun sifat malas dan seumpamanya. Suara tak jelas ni? Sekejap
Jelas tak suara? Baik. Apabila seorang itu sabar, maknanya daripada sakit dalam beribadat, apa dia sabar dalam beribadat? Sabar kita lawan sifat malas, lawan sifat jemu. Maknanya dalam melakukan ibadat, nescaya membawa kepada kesenangan. Maka setelah kita ini malas, kita lawan sifat malas. Kita lawan sifat malas, kita rasa jemu, kita lawan juga. Kata tuan guru kita memang kena lawan. Malas memang malas. Kita tengok orang ahli ibadat, mereka bukan terus jadi ahli ibadat. Mereka itu dalam keadaan malas juga, tapi mereka lawan. Mereka lawan. Mana dengan arti kata setelah bersungguh-sungguh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah, maka Allah Taala akan tunjuk jalannya. Akhirnya membawa kepada kesenangan dan kemudahan. Jadi itulah yang dipanggil, iaitu mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Maka menyalahi hawa, menyalahi nafsu. Maknanya menyalahi nafsu tadi, maka bersakit dia dalam meninggalkan dunia dan lazatnya dan segala nikmatnya. Baik. Maka dikatakan bahawa seorang tadi nak dapat lazat dalam beribadat, dia kena lawan. Maka ada dikatakan bahawa ada orang yang beramal ibadat berpuluh-puluh tahun baru dapat khusyuk. Sampai 10 tahun, 20 tahun baru dapat khusyuk. Maka ini mengatakan bahawa seorang tadi kena melawan hawa nafsu dia tadi. Jadi dikatakan bahawa apabila seseorang tadi bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, maka Allah Ta'ala akan memberi kemudahan kepada dia dengan dia bersungguh-sungguh. Jadi dikatakan bahawa seorang tadi dalam melakukan amal ibadat, dia tidak boleh dalam keadaan jemu, bahkan dia terus melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini begini, dalam kita melakukan ibadat, kita perlukan istiqamah. Istiqamah. Jadi untuk mendapatkan istiqamah, kita kena mula dengan sedikit tetapi berterusan. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala kasih adalah amalan yang sedikit, dia berterusan. Kemudian bila kita dah biasa berterusan dalam 40 hari, kita tambah lagi amal ibadat. Tambah, tiba-tiba bila ada musyaqqah sedikit, kita jangan tinggalkan ibadat. Mungkin kita tak mampu nak buat banyak, kita baca, kita tetap buat walaupun sedikit. Maka dikatakan orang yang sudah sentiasa baca Al-Quran, tiba-tiba dia ada musyaqqah dia. Ada dia sakit, sabit dia sakit, seminggu dia tak baca Al-Quran, sebagai contoh. Sebagai contoh, maka dia tak boleh terus tinggalkan. Dia teruskan lagi. Bila dia sihat, dia sambung balik bacaan Quran tadi, supaya dia duduk dalam mudawamah, dalam keadaan berterusan dalam melakukan ibadat. Maka sabarlah dalam ibadat, jangan jemu-jemu. Baik, kita tengok Sabit Al-Bunani radhiyallahu anhu telah bersakit aku, kata Sabit Bunani, aku ini bersusah payah, telah bersakit aku dalam ibadat, dalam membaca Al-Quran. Lama mana dia dapat nikmat baca Quran? Selama 20 tahun. Selama 20 tahun beroleh aku nikmat dengan dia 20 tahun. Setelah 20 tahun dapat pula nikmat lagi 20 tahun. Begitulah gambarannya. Maknanya kadang-kadang orang nak dapat rasa nikmat tu makan masa lama. Daripada muda beribadat, tiba-tiba umur 60 baru rasa lazat dalam ibadat. Maka itu tanda amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lama mana itu pemberian Allah. Ada orang yang sedikit saja Allah dah bagi dah. Ada orang dia beribadat kadang-kadang makan masa lama. Itu terpulang. Maka dikatakan bahawa seorang tadi tanda amal ibadat dia diterima, dia akan dapat rasa nikmat dalam melakukan ibadat. Satu, kalau tak dapat rasa nikmat pun dia ada mudawamah sentiasa. Macam contoh kita duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang duduk dalam majlis ilmu tak alim-alim pun kita duduk belajar saja.
tunggu alim bila. Ada orang 40 tahun baru alim, ada orang 30 tahun baru alim. Walaupun kita tidak dapat rasa alim, tak jadi orang alim pun, tapi kita mudawamah. Mudawamah maknanya berterusan duduk dalam ilmu, sehingga marilah kita rasa lazizut ta'ah. Oh, rasa sedap majlis ilmu. Kalau tak ada majlis ilmu rasa tak sedap, itu sudah ada tanda-tanda amal ibadatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ada satu kisah menarik tentang Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ni, beliau ini sembahyang 800 rakaat sehari. Sabit Bunani ni, yang dikata dia baca Quran 20 tahun baru dia dapat nikmat. 20 tahun dia dapat nikmat, sedangkan beliau ini sembahyang 800 rakaat satu hari. Maka dia ni lepas dia sembahyang, dia berdoa pada Allah. Lepas dia sembahyang, dia berdoa pada Allah. Apa doa yang dia minta pada Allah? Sabit Bunani ni. Jadi satu ketika Sabit Bunani ni wafat. Bila dia meninggal dunia, ada satu orang gali kubur dia. Bila seorang tu gali kubur, tiba-tiba tanpa dia sedar, ada benda sesuatu yang berharga jatuh dalam kubur dia, dan kubur Sabit Bunani. Lepas berada dikebumikan, dia pun balik, tiba-tiba dia teringat ada benda hilang. Dia tu fikir-fikir, mungkin jatuh ketika mana dia duduk gali kubur tadi. Maka dia pun gali balik kubur. Gali kubur, dia terkejut. Bila dia tengok pada keranda, buka keranda tadi, tengok Sabit Bunani duduk tengah semayang. Boleh jadi duduk tengah sujud, tengah semayang. Dia pun cepat-cepat tutup balik keranda tadi. Apa ni, kebumikan balik. Dia pun pergi jumpa keluarga dia. Tanya, apa yang Sabit Bunani buat masa dia hidup? Kenapa ada benda yang menakjubkan aku tengok dalam kuburnya? Lalu diceritakan. Kata ahli keluarga dia, kata Sabit Bunani ni dia sembahyang 800 rakaat. Kemudian dia pun berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau izinkan aku ini selepas aku mati disambung sembahyang aku ni dalam kubur, ya maka maknanya maka aku mohon padamu, maknanya izinkan aku sembahyang dalam kubur. Maka dengan sebab doa ini, lepas dia mati sambung lagi dalam kubur. Kenapa dia doa macam tu? Kerana dia sudah rasa nikmat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kata Utbatul Ghulam radhiyallahu anhu, telah aku sakit aku pada malam 20 tahun. Katanya, aku bersakit-sakit pada waktu malam. Apa maksud bersakit-sakit pada waktu malam? Maknanya aku ni menghadapi kesusahan ibadat pada waktu malam. Dengan mengantuknya, dengan malasnya, dengan letihnya. 20 tahun aku lawan. Akhirnya aku beroleh nikmat dengannya 20 tahun. Akhirnya dia rasa nikmat dalam melakukan ibadat 20 tahun kemudian pula. Maknanya nak dapat nikmat dalam beribadat, supaya ibadat ini, tanda ibadat itu diterima, memakan masa yang panjang. Ada orang sampai 20 tahun. Maknanya akhirnya berjayalah dia. Maknanya berjaya dia. Suara dengar tak? Tak dengar ke? Dengar tak suara? Nanti tak dengar, nanti Ustaz cakap seorang pula. Boleh ada makluman dengar ke tidak dengar? Kalau dengar kita teruskan. Dengar Okey, baik. Dan kata setengah ulama adalah aku membaca Quran, maka tiada ku dapat baginya manis. Alhamdulillah. Katanya aku baca Quran. Katanya setengah ulama, aku membaca Quran, tiada aku dapat manis. Hinggalah tiada aku dapat manis, hingga ku baca akan dia seolah-olah ku dengar ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya atas segala sahabat radhiyallahu anhum. Katanya, okey, alhamdulillah. Maka katanya, apabila sahaja aku membaca, kata ulama, aku membaca Al-Quran, sehingga aku gambarkan, aku bayangkan bahawa aku baca Al-Quran ni bagaimana aku mendengar Nabi membaca di hadapan sahabat.
Nabi membaca di hadapan sahabat, begitulah. Maka ku angkatkan pada maqam yang di atas, maka adalah aku membaca dia seolah-olah aku mendengarkan dia daripada Jibril. Kemudian tinggi lagi, mula aku dengar bagaikan Nabi ini, aku membaca Quran bagaikan aku mendengar Nabi dengan sebagai sahabat. Kemudian aku angkatkan lagi, aku membaca Al-Quran bagaikan aku mendengar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Begitu katanya. Aku mendengar akan dia daripada Jibril alaihissalam membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka mendatangkan Allah dengan menurunkan yang lain. Maka aku sekarang mendengar aku akan dia daripada yang berkata, maka kepadanya itu ku dapat baginya lazat dan nikmat yang tiada sabar aku atasnya. Jadi setelah dia merasakan bahawa ketika mana dia baca Quran bagaikan dia dengar daripada Rasulullah, kemudian bagaikan dia mendengar daripada malaikat baca pada Rasulullah, maka akhir sekali setelah dia merasakan demikian, akhirnya Allah Ta'ala beri nikmat dia dalam membaca Al-Quran. Sehingga bila Allah Ta'ala beri nikmat dia dalam baca Al-Quran, maka dia tiada sabar lagi. Mana tiada sabar, dia tak ada puas dah. Baca Quran ni tak puas-puas rasanya. Maknanya lazat dalam baca Quran. Maka demikianlah, ini tanda amal ibadat tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Dan adalah tiada hasil yang demikian itu melainkan daripada amal yang sejahtera, daripada riak dan dakwa. Macam mana seorang itu pula, bagaimana seorang itu pula nak dapat supaya amal ibadat dia diterima, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripada sifat riak dan juga menjauhkan diri daripada dakwa, yakni merasa diri sudah soleh, merasa diri sudah baik, maka ini tidak akan dapat rasa nikmat dalam ibadah. Setengah ulama mengatakan bahawa di antara penghalang amal ibadat itu diterima oleh Allah adalah hubbud dunia. Setengah daripada maknanya amal ibadat tadi tidak diterima oleh Allah adalah hubbud dunia. Yang pertama, cintakan kepada dunia. Bila cinta kepada dunia, maka dunia ada dalam hati, ibadat melibatkan amal akhirat. Maka bila dunia dalam hati, ibadat ini amal akhirat, dia tak akan boleh masuk dalam hati. Maka antara ulama menyatakan sebab amal ibadat tidak diterima itu ada cintanya dunia. Maka tanda amal ibadat itu diterima antaranya dia ini zuhud pada dunia. Yang kedua, tanda amal ibadat tadi ataupun ibadat tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala, antaranya yang kedua adalah orang itu sombong dengan Allah, yakni mereka ini menolak kebenaran, menolak kebenaran. Dan dikatakan lagi, Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, tiap-tiap amal yang tiada baginya kesukaan di dalam dunia, mana-mana amal yang diamal di atas muka dunia rasa tak suka, rasa tak suka, cepat jemu, maka tiada baginya balasan di dalam akhirat, maka dikatakan tidak akan dapat balasan dekat negeri akhirat. Kalaulah dia ini melakukan amal ibadat, ketika mana dia melakukan amal ibadat, dia rasa tak suka, rasa tidak suka, dengan arti kata merasa amat berat sekali dalam melakukan amal ibadah. Sebab tu kita kalau boleh ibadat tu biar rasa ringan, jangan rasa berat dalam melakukan ibadat. Dan biarlah ibadat yang kita buat tu dalam kita rasa suka, jangan rasa terpaksa. Maka kalau dia melakukan ibadat, dia merasakan bagaikan ibadat itu memaksa dia, terpaksa dalam melakukan amal ibadat, maka tiada baginya balasan di negeri akhirat. Kata Sulaiman Ad-Darani,
seorang yang melakukan ibadat untuk dapat rasa balasan dekat negeri akhirat, maka hendaklah dia merasa ibadat itu rasa suka, rasa nikmat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi dan kata Abu Turab radhiyallahu anhu, apabila sidik hamba itu dalam amal, apabila benar seseorang tadi dalam mengerjakan amalnya, maka didapat manisnya sebelum mengerjakan amal. Kalaulah benar dalam dia mengerjakan amal, benar niatnya ketika mana dia mengerjakan amal, suci hatinya ketika mana dia nak mengerjakan amal, sebelum dia nak mengerjakan amal, dia akan dapat rasa manis kalau dia ada niat yang benar. Maka apabila telah ikhlas di dalamnya, maka dia dapat didapati manis ketika mana waktu bekerja, waktu beramal. Maknanya bila dia rasa suka, benar niat dia nak beribadat semata-mata kerana Allah, maka dia sudah rasa suka dalam hati dia. Ketika mana ikhlas datang ke dalam hati dia, ikhlas memang betul-betul semata-mata kerana Allah, dia akan rasa nikmat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ikhlas dalam amal ibadat? Ikhlas dalam amal ibadat, ibadat yang dilakukan itu tidak memikirkan makhluk, tiada memikirkan makhluk. Kan aku buat banyak, aku kena buat banyak, nanti orang tahu aku ahli ibadat. Itu tanda tidak ikhlas. Aku kena baca Quran sedap-sedap ni, nanti orang puji aku, maka ini tanda ibadatnya tidak ikhlas. Maka orang yang tidak ikhlas dalam ibadat, maka tak manis dalam ibadat. Ketika mana tak rasa manis, ya, bila dia nak pujian, tiba-tiba orang tak puji dia, dia pun rasa jemu dengan ibadat. Malahlah aku beribadat. Dan di setengah daripada orang yang riak dalam amal ibadat ini, ada juga dia ini melakukan amal ibadat dalam keadaan dia dikira riak, sedangkan dia tidak beribadat, dia tidak amal, tapi dikira orang tu riak. Macam mana? Yakni dia meninggalkan amal kerana makhluk. Aku malaslah buat aku malaslah maknanya aku malaslah maknanya infak ke orang. Aku malas infak kerana apa? Kerana bila aku infak ke orang, orang kata aku riak pula. Maka aku pun tinggalkan. Aku pun malas nak infak. Oleh kerana maknanya orang itu dia tidak infak. Kerana apa? Kerana memikirkan orang kata pada dia, memikirkan makhluk. Maka amal ibadat itu ada mengandung riak di dalam amal. Maka dalam keadaan macam itu, tidak akan rasa manis dalam melakukan ibadat, dan itu tanda amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ada mencari penghargaan daripada manusia. Maka bila ikhlas dalam melakukan amal, maka dia akan merasa manis ketika mana dia beramal. Ketika mana dia beramal, maka dia pun akan merasa manis ketika mana dia beramal. Dan kata setengah mereka itu adalah buah amal itu ilmu hidayah. Apabila dia beramal, dia dapat hasil. Hasil itu Allah Ta'ala beri ilmu petunjuk. Setelah dia beramal, dia dapat ilmu. Ini kita bicara dah. Sesiapa yang beramal dengan ilmu, Allah memberi ilmu yang dia tidak belajar. Kemudian buah pada makrifat. Bila Allah Ta'ala beri ilmu pada ilmu makrifat padanya sebab dia beramal tadi, maka hasil dia datang mahabbah, cinta kepada Allah. Dan hakikatnya itu, hakikat cinta itu adalah fana dia. Fana di antara maqam yang tinggi. Fana daripada melihat dia dari kerana memandang azamatil mahbub, kerana memandang kepada besarnya mahbub itu Allah, besarnya kedudukan Allah. Jadi tanda amal ibadat tadi diterima tadi, dia beramal dalam keadaan berdasarkan ilmu.
Ya, maka berdasarkan ilmu, maka amal ibadat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian ilmu yang dia dapati itu adalah ilmu makrifat kepada Allah. Tanda ilmu makrifat kepada Allah adalah ilmu itu mendatangkan rasa cinta dia kepada Allah. Maknanya cinta dia kepada Allah Ta'ala, dan sehinggalah dia tak ada yang lain, fana dia, hilang yang lain. Yang ada dia fikir Allah saja, tak ada fikir yang lain. Rasa manis ketika beramal ni susah nak dapat. Dia memang benar susah nak dapat. Tetapi jangan kita ini putus asa dengan Allah. Teruskan amal ibadat. Selagi mana tak khusyuk, selagi tu tambah lagi ibadat. Sampai Allah Ta'ala kasih kepada kita. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan mahabbah itu terlebih tinggi daripada segala maqam. Antara maqam yang tinggi antara maqamnya adalah maqam mahabbah. Lepas pada maqam mahabbah, paling tinggi lagi dia panggil maqam fana. Kerana bahawasanya ia fana barang yang lain daripada yang dikasihi. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, tak ada yang lain. Dia akan ikut kekasihnya yang dicintai, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak dapat maqam macam itu, kata ulama, kamu kena melintasi maqam yang pertama dahulu. Maqam yang pertama adalah maqam taubat. Lalukan jalan taubat, perjalanan taubat. Bila sudah bertaubat kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, sebab orang itu berat ibadat adalah sebab dosa. Sebab amal ibadat seorang itu tidak diterima juga dengan sebab dosa yang ada yang tidak ditaubatkan lagi. Maka bila seorang itu bertaubat kepada Allah, nanti Allah ringankan tubuh badan dia sehingga Allah Ta'ala jadikan dia lazat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan lagi, barang siapa yang telah fana pada Allah dengan Allah yang memberi fana kepada dia, maka bakoklah ia dengan dia, maka duduk kekallah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang demikian itu terlebih besar dalil atas qabul. Antara dalil paling besar qabul amal ibadat diterima adalah sifat fana dia dengan Allah. Binasa yang lain hanya ingat Allah. Mungkin tak sampai lagi kita peringkat itu. Peringkat itu, ini peringkat orang yang wusul ilallah, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Dan telah diredai Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala redha kepada dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ini beramal dengan amal yang saleh, menyebabkan amal ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara kita ini, bila kita melakukan amal ibadat, maka dia panggil buah amal, hasil daripada amal ibadat tadi. Maka kita kena mengetahui bahawa di antara faedah amal ibadat tadi merasa lazat, rasa suka dalam melakukan amal ibadat. Bila tanda seorang tu suka dalam beribadat tadi, hilanglah dia rasa gundah gulana, hilanglah dia rasa takut, bahkan dalam keadaan datanglah dia tenang, dan hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan kepada akhirat, dan hati tadi dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan tenteram, dipenuhi dengan ketenangan. Ini tanda orang yang soleh. Tengok wajah dia pun tenang saja hati. Sehingga Imam Ghazali kata apa? Aku daripada sembahyang sunat, aku lebih suka melihat wajah orang yang soleh. Kerana apa? Pada wajah mereka itu ada ketenangan hati. Lepas tu kalau kita tengok wajah-wajah orang soleh, tengok seperti wajah Habib Umar, Habib Ali Jufri dan seumpama, wajah-wajah orang soleh, Syekh Yusuf Al-Hasani, siapa-siapa yang kita tengok orang yang soleh, kadang-kadang ada ketenangan di dalam hati. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah Ta'ala ni, mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa duka cita. Maka antaranya tanda orang itu amal ibadat dia terima, hilang rasa gundah gulana, datang rasa ketenangan.
Jadi kalau kita kenapa kita tak tenang, hati kita serabut saja, maknanya siapa orang tengok wajah kita pun serabut je maknanya. Ini tanda apa? Tanda maknanya amal-amal ibadatnya itu tidak lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau diterima, maka tenang saja. Bahkan kita tengok dia tenang saja dalam kehidupan dia. Kemudian dikatakan bahawa bila seorang itu mendapat ibadatnya diterima dan kehidupan dia diredai oleh Allah Ta'ala, maka di antara tandanya Allah Ta'ala memberi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Maknanya apa? Maknanya hidup dia tenang, murah rezekinya, dan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Barang siapa yang beramal dengan amal saleh, baik lelaki ataupun perempuan, hal keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, Allah Ta'ala beri kepada dia kehidupan yang baik. Sebab tu kita tengok ulama-ulama yang saleh, kehidupan dia kehidupan yang baik. Dia tidak macam kita. Kita tengok dia, tenang, kehidupan dia pun kehidupan yang baik. Nak kata kaya sangat, tak kaya pun. Maknanya, tetapi nampak tenang saja kehidupan dia. Kehidupan yang baik ni macam mana? Allah Ta'ala beri rezeki yang cukup. Allah Ta'ala beri keluarga yang saleh, anak-anak dia pun saleh belaka. Allah Ta'ala beri segala kehidupan dia penuh dengan keberkatan. Ini tanda-tanda dia. Kemudian itu atas muka dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah membalas mereka itu dengan pahala kepada mereka dengan sebab kebaikan yang mereka lakukan. Maka di antaranya hasil daripada amal ibadat tadi diterima, Allah Ta'ala beri kehidupannya yang baik. Kehidupan dia baik. Dan di antara juga amal ibadat yang kita kerjakan, di antaranya Allah Ta'ala dikatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan ataupun Allah Ta'ala memudahkan segala kehidupan dia, sehingga yang lain tadi tunduk kepadanya, dunia pun tunduk padanya, rezeki pun tunduk kepada dia. Bahkan Allah Ta'ala jadikan orang-orang saleh itu orang-orang yang memerintah. Allah Ta'ala jadikan orang yang saleh itu orang-orang yang sabit dia memberi kebaikan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala janji kepada orang yang beriman dan beramal dengan amal saleh, Allah Ta'ala jadikan mereka itu menjadi khalifah di atas muka dunia, sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada mereka. Maknanya sebelum pada mereka itu Allah Ta'ala jadikan mereka itu juga menjadi khalifah. Siapa jadi khalifah? Orang yang memerintah dunia tadi. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi qada lahum. Sehinggalah Allah Ta'ala jadikan tetap mereka dalam agama mereka yang Allah Ta'ala rada. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfi amna. Allah Ta'ala tukar kehidupan dia. Dulu dia susah, jadi tenang, jadi aman. Kesusahan mereka itu menjadi dalam keadaan aman. Ini tanda-tanda amal ibadat dia diterima oleh Allah. Antara juga tanda-tanda amal ibadat diterima oleh Allah adalah mempunyai akhlak yang mulia. Mempunyai akhlak yang mulia, maknanya itu tanda. Tanda-tanda Allah Ta'ala, tanda-tanda amal ibadat seorang itu diterima oleh Allah. Maka mempunyai akhlak yang mulia.
Maka macam mana tanda akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia ni luas perbahasannya. Tapi kita boleh tengok cara dia bercakap, cara dia muamalah dengan orang lain, cara dia menghadapi kesabaran, macam mana dia ketika marah dia macam mana, dan cara dia menjaga diri dia daripada maksiat. Ini tanda amal ibadat diterima. Kalau orang itu amal ibadat diterima, Allah jauhkan dia daripada maksiat. Dan juga Allah akan beri kepada dia akhlak yang baik. Itu tanda amal ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang tadi mendapat kemanisan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka dia mempunyai akhlak yang mulia di sisi Allah. Dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, bukan menjadi orang yang maknanya kufur kepada nikmat Allah. Tanda kufur pada nikmat Allah ni, dia suka berbangga pada amal. Itu tanda kufur. Berbangga pada amal ini kufur sebenarnya dengan nikmat Allah. Dan dikatakan lagi, apabila saja seorang tadi dia ini melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, ibadat yang mereka lakukan tadi dalam keadaan mereka sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa takut kepada Allah. Apa maksud takut? Tadi kata orang-orang yang Allah Ta'ala terima tidak rasa takut. Takut di sini takut daripada nak buat maksiat. Itu maknanya. Tanda orang yang diterima amal ibadat, datang rasa takut ketika mana nak melakukan maksiat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri dua syurga. Yang pertama, sudah rasa syurga atas muka dunia. Rasa nikmat duduk atas muka dunia kerana ibadat. Tak ada kerana lain. Bukanlah dia rasa nikmat atas muka dunia kerana harta benda, tak. Kerana pangkat, kerana pengikut ramai, follower ramai, tak nikmat pun follower ramai. Ataupun pergi mana-mana kerana terkenal, masyhur, tak nikmat, itu tidak nikmat juga. Ataupun kerana duit dia terlalu banyak, tak nikmat, tidak nikmat. Dan nikmat yang dia apa? Nikmat itu adalah apabila seseorang itu mendapat ataupun merasa nikmat dalam ibadah. Dalam ibadah, maka dia dapat nikmat atas muka dunia. Nikmat paling besar ibadat, bukan nikmat paling besar harta benda, tidak. Sebab itu sahabat dia pernah tanya Rasulullah. Dia telah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara nikmat yang paling besar atas muka dunia ni apa dia? Rasulullah mengatakan, kalau kamu tahu nikmat tentang ibadat, maka kamu akan dapati tidak ada nikmat yang paling besar daripada solat, daripada ibadat solat. Kalau kamu tahu nikmat sembahyang, tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat sembahyang. Demikianlah maknanya. Nikmat dalam melakukan taat kepada Allah Ta'ala ini sebenarnya adalah daripada tanda amal ibadat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah apabila seorang tadi maknanya dapat amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita melihat tanda-tanda itu tak ada pun pada kita, macam mana tanda-tanda itu tak ada pada kita? Lazizu ta'ah ada tak? Lazat ta'at tak ada. An-nasyatu ala hudu ala nuhudi ilal ibadah. Ada tak rasa cergah dalam melakukan amal ibadat kepada Allah? Tak cergah, rasa malas-malas. Dua dah tak ada. Yang ketiga, al-iktibatu. Maknanya fil ibadah, mana ada tak rasa cemburu pada ibadat? Maknanya rasa cemburu pada ibadat. Maksud gini, kalau orang infak puasa, takkan orang lain je infak, aku tak infak, aku nak infak jugalah. Orang tu semayang sunat duha, takkanlah aku tambah semayang sunat duha, aku nak main sunat. Dia ada riftah, dia rasa cemburu dalam ibadat. Ada tak gitu? Tak ada. Tak ada. Macam mana?
Sebab tu kita dalam ibadat ini, kalau boleh kita cari yang lebih. Sebab tu bulan Ramadan dulu Ustaz kempen pelajar-pelajar kita, anak buah kita, sembahyang mesti 20, jangan buat 8. Salah, bukan salah. 8 pun boleh, tapi kita nak cari benda yang lebih. Biar kita ada ripah dalam ibadat. Rasa cemburu, Allah mana boleh. Kita tengok Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selepas sembahyang subuh dia terus keluar. Biasanya dia zikir-zikir, baca zikir-zikir, tapi tak, terus keluar. Sayyidina Umar rasa pelik. Tanya sahabat dia Huzaifah, kenapa Amirul Mukminin Sayyidina Umar terus keluar? Biasa kan dia berzikir. Katanya Huzaifah kepada Sayyidina Umar, kamu tidak tahu ke Sayyidina Abu Bakar dapat berita, dapat laporan bahawa ada satu orang tua yang tidak ada orang ambil cakna ke dia. Tidak ada orang ambil berat. Laporan itu dapat sebelum subuh. Maka lepas subuh Sayyidina Abu Bakar cepat-cepat pergi. Maka bila dapat tahu tu, Sayyidina Umar ikut daripada belakang. Tengok apa Sayyidina Abu Bakar buat. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi beri khidmat kepada seorang orang tua. Dia pun pergi rumah makcik tua tadi, dia pun bersih kemas-kemas, lepas tu dia pun balik, ambil gandum, buat makanan, beri makan kenyang-kenyang pada makcik tadi. Dan bagi pula duit pada makcik tadi. Maknanya Sayyidina Umar pun tengok, gini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka esokkan lepas sembahyang subuh, Sayyidina Umar tu keluar. Tengok Sayyidina Abu Bakar duduk tepas sejadah lagi, tempat berzikir lagi. Sayyidina Umar kata, kali ini aku dapat buat sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar pergi ke rumah makcik tua tadi. Ternyata makcik tua pun tengok dalam keadaan rumah dia dah kemas belaka dah. Dia kata, makcik ada tak saya boleh khidmat pada makcik? Makcik tu kata, tak payahlah. Kenapa? Ada dah orang mari khidmat. Siapa mari khidmat tu? Orang kemarin lah. Bila dia mari khidmat? Dia mari sebelum subuh lagi. Terkejut Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah, Sayyidina Abu Bakar mari sebelum subuh. Tengok dalam tu, maka sedihlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu aku tak nak lawanlah Sayyidina Abu Bakar. Jadi tanda amal ibadat diterima, dia ada ribtah, dia ada cemburu pada ibadat. Ni nak main sunat mayang lah, nak impak lah, ada dah orang impak mujur lah, dia tak mau impak. Orang dah semayang, mujur lah. Maknanya kalau boleh bila tengok orang ibadat lebih pada kita rasa nak lebih lagi pada dia, itu tak apa. Dalam bab akhirat, dalam bab dunia jangan gitu. Dalam bab dunia dia jadi tamak. Maka dalam keadaan tu ada ke tidak ada? Tak ada juga gitu. Tidak ada juga rasa dalam keadaan tu. Keadaan tu. Yang keempat, ada tak rasa tanda bila melakukan amal ibadat, rasa hati suka, tenang saja. Rasa tenang juga dan rasa suka. Allah, lambat lagi zuhur ni. Lepas main subuh ni lambat lagi zuhur ni. Lepas main subuh ni tunggu zuhur. Lepas tu rasa Allah lambat lagi, sedap sungguh. Saya nak main zuhur, tak sabar pula. Ada ke tidak ada? Tidak ada. Ni 2 hari Allah bangdah nak main zuhur pula. Rasa berat, rasa malas. Kalau tidak ada tanda-tanda begitu, maka kembalilah dia kepada makam taubat. Itu je jawapan dia. Kembali dia kepada makam taubat. Dia kena kembali bertaubat kepada Allah dengan mencari guru yang boleh membimbing dia dalam bab taubat kepada Allah. Cari guru. Guru ni bukan Google maknanya bukan dalam tu. Cari guru yang boleh membimbing dia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara tanda-tanda amal ibadat seorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahulah bagaimana keadaan kita. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa kita. Jadi setelah lihat bahawa tanda-tanda ibadat diterima itu tidak ada pada diri kita, maka cepat-cepatlah kita mencari guru, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Kerana kata Imam Ghazali, kalau taubat kamu benar diterima oleh Allah Ta'ala, nanti kamu akan rasa ringan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita amal ibadat dalam keadaan lazat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang telah panak pada Allah dengan Allah, sehinggalah Allah Ta'ala beri seorang itu panak dengan Allah, maka bakatlah dia, maka dia duduk kekal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian itu terlebih besar dalil qabul. Itulah dalil qabul, hatinya sudah bakat kekal dengan Allah Ta'ala dan telah diredai Allah Ta'ala, tanda ya, dan menandakan bahawa Allah reda kepada dia, kerana bahawasanya tiap-tiap sir tiap-tiap sir hati yang tiada suci, tiada suci ia di dalam negeri dunia ini, maka tiada suci dekat negeri akhirat. Para jemaah sekalian, hasil ibadat diterima bukan indahnya rokok kita, sujud kita. Bukan indahnya rokok dia comel, sujud dia comel. Maknanya bacaan dia, Allah sedapnya bacaan dia. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu zahir sahaja. Yang indah, yang menyebabkan amal ibadat dia diterima, itu adalah bersihnya hatinya. Bersihnya hatinya itu antara tanda menyebabkan amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan lagi, maka tiadalah suci ia di dalam negeri akhirat. Maka dikatakan itu tandanya bahawa kalaulah di dunia tidak suci, maka tidak sucilah dekat akhirat. Kata setengah ulama, kata kalau di dunia tak dapat pahala, tak dapat pahala lah dekat negeri akhirat. Bagaimana kita tahu di dunia tak dapat pahala? Di dunia tak dapat pahala ni kadang-kadang kita boleh tahu macam mana dunia tak dapat pahala. Seperti berbangga dalam amal ibadat, riak dalam ibadat, bertujuan mendapat penghargaan manusia dalam ibadat, itu semua menyebabkan ibadat tidak berpahala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan, kerana kita akan masuk kepada matan yang lain pula. Matan yang lain pula, insya-Allah. Maknanya diharap kepada semua para jemaah kita dapat sama-sama beramal dan juga sama-sama kita muhasabah diri kita sendiri. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ini. Insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala terima akan amal ibadat kita. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada kamu taubat nasuha dan berterusan dalam taubat. Wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Dan kami minta berlindung denganmu ya Allah daripada maksiat dan sebab-sebab yang membawa maksiat. Wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau campakkan dalam hati kami rasa takut sebelum kami nak melakukan maksiat. Wa taraiku, dan juga wa zakir bil khawfi qabla hujumi khataratika. Campakkan dalam hati kami rasa takut ketika nak melakukan maksiat. Wa tafakkuri fi taraikiha, dan datangkan rasa takut ketika mana kami berfikir nak buat maksiat. Dan jadikanlah hati kami wamhu min qulubina halawatan majtanainahu, maka jadikanlah padamkan dalam hati kami rasa gemar di dalam maksiat. Wa tam'u lima huwa bididdiha, jadikan hati kami ini tamak ingin kepada melakukan ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu iman yang berpanjangan, yang kekal.
wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa yaqinan sadiqan, keimanan yang benar, wa dinan qayiman, agama yang lurus, wa nas'aluka afiyata min kulli baliyah, dan kami memohon kepada kamu afiat, keafiatan daripada segala bala, wa nas'aluka tamamal afiyah, dan kami memohon kepada kamu kesempurnaan afiat, wa nas'aluka dawamal afiyah, kami memohon kepada kamu berterusan dalam afiat, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas, dan kami minta berlindung dengan kamu daripada berhajat kepada makhluk, kepada manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, kepada mereka yang mendengar ini walaupun berada di tempat yang jauh, tuliskanlah kami semua berada dalam majlis ilmu, ya Allah, dan tuliskanlah nama-nama kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Jangan kau wafatkan seorang daripada kami pun, ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan rasa tidak salah untuk Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Siapa yang tak puasa 6 lagi, puasalah 6, kerana masih ada lagi Syawal. Dan di masa-masa kita duduk rumah ni, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan membaca buku-buku agama. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, dan Ustaz kasih pada kamu sekian. Oleh itu kita akan berjumpa malam besok insyaAllah. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.